Baik. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam syabillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya, barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-hari ibtigha'a maradatihi wa qurbihi sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya hormati, semuliakan tuan-tuan imam, suruhnya semuliakan Tuan Bilal kita, Tuan Siak, pengurusi masjid, tuan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung pengajian kita. Itulah kitab Aqidatun Najin, bab tauhid ataupun bab akidah. Aqidatun Najin maksudnya akidah, mana akidah lah kan, pegangan kita lah. Najin orang-orang yang berjaya ataupun orang yang kelepasan jaya. Baik. Malam ini kita berada di muka surat apa dah? 38, 39 lah. 39, Jawi 39. Kitab terjemahan dia 106. Betul eh? Ke surat 106. Nampak tak? Apa eh? Dan demikian lagi. Demikian lagi muka surat 106 terjemahan. Baik, yang Jawi dia muka surat dan muka surat 39. 39
So kita masih lagi dalam pembahasan berkenaan sifat yang mustahil bagi Allah yang keempat, itulah mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Mumasalatuhu au yakuna aradan yakumu biqaumin, atau adalah zat Allah Ta'ala itu jirim ataupun arad ataupun sifat yang berdiri bagi jirim. Au lahu huwa jihad, au lahu jihad, ataupun ianya zat Allah Ta'ala itu adalah jihad, berpihak. Au yataqayyadu bimakanin, ataupun berkait dengan tempat. Au zaman, ataupun berkait dengan masa. Au tatasifu zatu aliyah bil hawadis, ataupun bersifatlah zatnya Allah Ta'ala yang tinggi itu dengan segala yang baharu. Au tatasifu bisigar, ataupun bersifat dengan kecil. Au kabir, ataupun besar. Au yatisifu bil a'rab minal af'alil wal ahkam, atau bersifat ia dengan mengambil faedah dengan segala perbuatan dan segala hukum hakam. Itu dia punya bahasa Arabnya lah, matan dia. Matan ni bahasa Arab itu. Kita ulang balik lah. Matan itu terdapat di muka surat 38 tu. 38 matan itulah yang Jawi tu. Matan tu matan Sanusi lah. Sebab kitab ni dia mensyarahkan matan Sanusi yang dikarang oleh Yusuf As-Sanusi. Gitu. Baik. Dan kitab Jawi ini dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Qahtani. Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Qahtani. Dan Syekh Zainal Abidin ni dia mengambil, kan, dia mengarang kitab ni, dia mensyarahkan dia dengan mengambil daripada kitab-kitab Arab. Ambil daripada kitab Arab, contohnya kitab Asyah Ad-Dasuki. Syadias Asyah Ad-Dasuki ala Syarhil Umul Barahin. Macam tu. Okey, ni kitab ni lah. Kitab Asyah Ad-Dasuki ala Syarhi Umul Barahin. Syarah oleh Umul Barahin. Yang dikarang oleh Asyah Ad-Dasuki ni dikarang oleh Al-Muhaqqiq Al-Fahamah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Irfan Ad-Dasuki ala Syarah Umul Barahin lil Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi kitab-kitab ni, isi-isi yang terdapat dalam ni banyak diambil daripada kitab ni, kitab Arab ni. Baik. Kita lihat, dan demikian lagi baru kita masuk. Gitu. Dan demikian lagi, tiada harus dikatakan Allah Ta'ala itu di dalam alam ataupun di luar alam, kerana memberi waham dan jahat adab serta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak boleh menyatakan begitulah. Tak boleh kita menggambarkan begitu Allah Ta'ala ini berada dalam alam ataupun Allah Ta'ala berada di luar alam. Kerana memberi waham, dia akan wujud satu waham. Waham ni maknanya tingkatan keyakinan 25% saja. Dia tingkatan keyakinan dalam diri kita ni, pecahan dia ada 4 pecahan kan. Yang paling tinggi 100% yakinlah. Yang kedua 75%, kita zan. Yang ketiga syak. Syak ni 50-50. Syak ataupun ragu lah, 50-50. Yang keempat waham. Waham ni tingkatan 25% saja keyakinan. Waham. Baik. Jadi kata musannif, jangan kita menggambarkan ataupun kita terfikir bahawa Allah Ta'ala ni berada di luar alam ataupun dalam alam. Kerana memberi waham, dia akan wujud satu waham lah, kesamaran. Di samping itu jahat adab serta Allah Ta'ala. Dia macam jahat adab kita lah, macam kita tak beradab lah, tak berhadap kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni tidak bertempat, betul tak? Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala bukan jirim, Allah Ta'ala bukan jisim, dan Allah Ta'ala juga bukan arad. Allah Ta'ala bukan jirim, Allah Ta'ala bukan jisim, Allah Ta'ala juga bukan arad. Arad ni maksudnya
Dia Arad ni tak sunyi daripada empat pertanyaan. Arad ni tak sunyi daripada empat pertanyaan. Pertama, aina, di mana? Aina, di mana? Di mana Allah? Yang kedua, kaifa. Kaifa, bagaimana Allah? Bagaimana apa yang dibuat? Okay, bagaimana? Yang ketiga, mata, bila? Bila Allah Ta'ala ada? Kan? Dan yang keempat, kam. Kam mana berapa? Berapa jumlah Allah? Berapa jumlah Allah? Jadi empat persoalan ni ada kepada Arad. Yang ada sifat Arad ni ialah makhluk ataupun manusia lah. Manusia apa sajalah. Kaifa, bagaimana? Bagaimana kita duduk? Duduk bersela, duduk bersandar. Kemudian mata, bila kita duduk? Pukul berapa kita nak duduk ni kat dalam masjid ni? Kemudian kam, berapa jumlah kita dengan sahabat kita, kawan kita kan? Itu. Kat mana empat soalan yang tak sunyi kepada jirim, kepada kepada jisim dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Allah Taala tidak ada persoalan-soalan begitu. Kerana dia bukan makhluk. Dia adalah bersifat qadim. Baik, sekali lagi kita tengok. Dan demikian lagi, tiada harus dikatakan Allah Ta'ala itu di dalam alam atau di luar alam. Kerana memberi waham. Mana timbul waham lah. Dan jahat adab kita serta Allah Ta'ala. Jahat adab kita kepada Allah. Dan jika sah maknanya sekalipun, kerana bahawa di dalam alam itu ilmunya Allah, atau disembahkan dia di dalam alam. Dan jika sah sekalipun kalau kita nak dakwa begitulah. Contohlah kalau kita nak kata Allah Ta'ala berada di dalam alam. Kenapa kita kata Allah Ta'ala berada di dalam? Kerana maksudnya ilmunya Allah. Ilmunya Allah Ta'ala itu berada di dalam alam. Maknanya alam ni dikuasai oleh ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap benda di alam ni tidak sunyi daripada pengetahuan Allah. Itu kata musannaf tu. Dan jika sah makna sekalipun, kerana bahawa dalam alam itu ilmunya Allah, atau disembah akan dia di dalam alam. Allah Ta'ala itu disembah di dalam alam ini. Kerana yang menyembah Allah Ta'ala itu ialah makhluk. Dan juga para jin, makhluk, manusia, jin, kemudian malaikat juga, semuanya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Dan arti di luar alam itu, iaitu tiada ia daripada jenis alam. Jadi apakah maksud kata musannaf itu? Allah Ta'ala berada di luar alam. Maksudnya tiada ia daripada jenis alam. Dan lagi pula sebab syubhat dikatakan luar atau di dalam. Itu kerana keduanya itu daripada sifat yang baharu. Kenapa kita tak boleh katakan Allah Ta'ala berada di dalam alam ataupun luar alam? Kerana dia akan menimbulkan satu syubhat, kesamaran lah, ataupun dalam waham tadi kan. Kalau kita nakkan di luar alam ke dalam alam ni, memang tak sesuai lah. Kenapa? Kerana yang dalam alam, di luar alam ni merupakan benda baru, sifat yang baru. Dan Allah Ta'ala tu maha suci pada segala sifat yang baru. Kan Allah Ta'ala tu maha suci pada sifat baru. Kan Allah Ta'ala sifat qadar. Buruklah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Laisa bimakanin. Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau tidak bertempat, tak bolehlah kita kata Allah Ta'ala dalam alam, di luar alam. Jadi kata musannaf, mana buruk adab, tak jadi kafir. Cuma tak digalakkan cakap macam tu. Dan adapun firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wallahu fis samawati wa ma fil ard. Wa huwallah, dan dia Allah fis sama, berada di sekalian tujuh petala langit, wa fil ardi, dan dalam bumi. Apa maksudnya itu tuan? Maksudnya, dan ialah Allah Ta'ala Tuhan yang dalam tujuh petala langit dan bumi. Maknanya yang disembah di dalam langit dan di dalam bumi.
yang disembah di dalam langit ataupun dalam bumi. Itu maksud kepada tafsiran ayat wallahu fis samawati wal ard. Dan dia Allah Taala itu terhadap apa yang terdapat di langit dan juga terdapat di bumi. Ini tafsiran yang terdapat dalam ni lah. Dia ada pelbagai tafsiran lah berkenaan ayat ini. Boleh juga kita tafsirkan Allah Ta'ala itu terdapat di langit ini, maksudnya Allah Ta'ala mentadbir alam. Allah Ta'ala mentadbir dan juga mengurus alam, sama ada terdapat di langit dan juga apa yang terdapat di langit dan juga apa yang terdapat di bumi. Boleh kan? Dan demikian lagi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'ala istawa. Ar-Rahmanu 'ala istawa. Dan bermula Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu bersemayam di atas arasy. Mana di atas arasy dia bersemayam. Artinya di atas mengerasi dan memerintah. Mengerasi ataupun memerintah alam lah. Ini tafsir daripada ulama khalaf. Ayat-ayat ni termasuk yang mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ni kita kena faham. Dah banyak kali bahas ayat mutasyabihat kan. Susah lain pun banyak bahas kan. Ayat mutasyabihat ni dia ada pecah pada dua lah. Satu pandangan daripada ulama salaf, yang kedua pandangan daripada ulama khalaf. Ulama salaf mereka itu tawakuf dan tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Allah Ta'ala saja yang tahulah apakah makna istawa tu, apa makna bersemayam sebenarnya. Jadi mereka tidak mentakwilkan makna. Yang mentakwilkan makna ini ialah ulama khalaf. Ulama khalaf mentakwilkan makna yang layak kepada Allah, iaitulah Allah Ta'ala ini memerintah ataupun menguasai kan. Itu tafsiran daripada ulama khalaf. Okey. Ada juga ulama yang mentafsirkan dengan makna orang kata bersemayam macam mana manusia bersemayam. Itu bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah lah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ni sama ada menyerahkan maknanya terserahlah pada Allah, bukan makna yang sebenarnya bersemayam, ataupun mentakwilkan dengan makna yang bersesuaian ataupun yang berpatutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aulahu wajihatun. Aulahu wajihatun ni sambungan daripada definisi ataupun huraian daripada mumasalatuhu lil hawadis. Sifat yang mustahil dengan Allah Ta'ala keempat itulah bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Bi'ayyakuna jirman dan seterusnya lah. Panjanglah tu dia punya bahasa Arab itu kan. Yang terdapat dalam matan tu muka surat 32-38 tu. Jadi sekarang ni dia nak uraikan makna aulahu jihatun. Atau baginya ianya Allah itu jihad ataupun berpihak. Atau ni mustahil mustahil dengan Allah Ta'ala. Aulahu wajihatun, atau baginya ia pihak, seperti ada baginya jihad, seperti kanan. Mana jihad ni pihak lah, pihak kanan, pihak kiri, atau atas, atau bawah, atau hadapan, ataupun belakang. Maka sekaliannya itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah. Kerana Allah Taala tidak berjihad, tidak berpihak. Kan kat bawah nanti pula Allah Taala itu tidak bertempat pula bawah nanti. Ini tidak berjihad, berpihak. Maka sekaliannya itu mustahil. Yang ini tiada bagi Allah Taala itu anggota kanan. Tak ada bagi Allah Ta'ala tu tuan anggota kanan dan anggota kiri dan hadapan dan belakang dan atas, anggota atas dan tiada anggota bawah. Maka naklah takut ia akan tiap-tiap takut daripada barang yang mengiktikadkan akan ia oleh orang yang awam daripada bahawasanya alam ini di bawah Allah. Naklah kita takut dah. Naklah kita takut dengan sebagai takut, jangan kita mentasawurkan ataupun memikirkan dalam kepala kita bahawa alam ini berada di bawah Allah, atau alam ini berada di atas Allah, atau alam ini berada di kiri Allah.
alam itu berada di depan Allah dan sebagainya. Itu merupakan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi diulang, aulahu huwa jihatun, artinya atau baginya ianya pihak, seperti ada baginya jihad, seperti kanan atau kiri atau atas atau bawah atau hadapan dan belakang, maka sekaliannya itu mustahil. Yakni tiada bagi Allah Ta'ala itu anggota kanan dan anggota kiri, hadapan, anggota hadapan dan anggota belakang, dan atas dan tiada bawah. Maka hendaklah takut ia akan tiap-tiap takut daripada barang yang bertikatkan dia oleh orang yang awam, daripada bahawasanya alam ini di bawah Allah. Alam ini di bawah Allah Subhanahu wa taala. Habis bagaimana kalau kita nyatakan Allah Taala itu berada di atas? Allah Taala berada di atas alam. Macam mana? Tetapi kita tengok situ. Tetapi kaul yang sahih bahawa orang yang bertikatkan jihad itu tiada kafir, seperti barang yang telah engkau ketahui. Kalau kita bertikatkan macam tu, Allah Ta'ala berada di atas alam, boleh. Tetapi orang kata kurang adab lah, macam tadi kan, kurang adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan musannaf kata tidak jatuh kafir, tak jatuh kafir, tapi tak beradab. Itulah kata kan, tak beradab. Allah Ta'ala ni tidak berpihak. Dia tidak ada anggota kanan, tak ada kiri. Macam kita kan ada siapa di kanan kita, siapa di kiri kita. Kan kita tahu kan, siapa di depan kita, siapa belakang kita, kita tahu. Kita boleh tahulah. Kalau kita toleh ke belakang, tahulah siapa belakang kita. Baik, seterusnya, dan bersalahan ulama, maka kata kil, ni kata kil lah, kata satu pendapat yang lemah. Kata kil, bermula jihad itu tertentu dengan noh manusia, tiada bagi yang lain. Macam tu. Bermula dengan jihad tu berpihak tu, pihak kiri kanan itu, kata musannaf tertentu dengan noh ni pecahan ataupun bahagian lah, untuk manusia, tidak bagi yang lain. So maknanya kalau untuk binatang tak ada kiri kanan, tak ada kiri kanan lah untuk pihak binatang ni. Yang ada pihak kiri kanan ni manusia lah. Pada binatang tak ada. Kita tanya binatang, ada apa di sebelah kanan kau? Dia tak boleh nak jawab. Sebab apa? Dia binatang, tak tahu apa. Kalau kartun bolehlah jawab. Kita kartun ni tahulah nak kiri kanan dia, depan belakang kan. Ni kalau manusia ni dia tak, binatang mana boleh bercakap. Jadi dia pun tak tahu apa benda di kanan dia, kiri kanan, kiri ke belakang ke, dia tak tahu. Itu. Ni kata musannaf. Jadi persalahan ulama, maka kata kil, kata satu pendapat, bermula jihad itu tertentu dengan nok atau pecahan manusia, tiada bagi yang lain. Dan jikalau binatang sekalipun, maka tiada disandarkan jihad itu kepada yang lainnya. Yang lainnya melainkan dengan wasitah manusia. Jadi yang nak dinisbahkan depan belakang ni ialah untuk dinisbahkan kepada manusia. Penggunaan depan belakang ke kanan ni untuk manusia. Penggunaan untuk depan belakang pada binatang tak ada. Tak ada. Kecuali kalau kita nak gunakan untuk binatang, mesti ada wasitah perantaraan manusia. Dan atas ini adalah kata mereka itu daripada, contohnya kanan mimbar. Contohnya kanan mimbar. Umpamanya atas hazaf mutah. Hazaf ni buang. Buang mutah, sandaran dia. Takdirnya daripada kanan orang yang mendempek dengan mimbar. Daripada kanan orang yang mendempek dengan mimbar. Jadi kalau kita nak katakan kanan mimbar, kalau kita nak katakan kanan mimbar, mesti ada manusia yang menghadap mimbar itu. Kalau tak ada manusia menghadap mimbar, kita tak boleh katakan ini kanan mimbar, ini kiri mimbar. Kerana jihad ini tak boleh disibahkan kepada benda yang selain pada manusia. Tak boleh disibahkan kepada binatang, tak boleh disibahkan kepada kayu-kayu, tak boleh disibahkan kepada mimbar. Mimbar kan bukan manusia.
Jadi istilah kanan mimbar, kiri mimbar ni tak ada sebenarnya kalau disebut kepada mimbar itu, kecuali ada manusia ke situ. Bila ada manusia di situ, barulah dia boleh kita letakkan, oh ni kanan mimbar, ini kiri mimbar. Bila ada manusia, ada kita kat situ lah kata dia. Oh ni kanan atau kiri atau depan ataupun belakang gitu. Ulang semula. Dan atas ini adalah kata mereka itu daripada kanan mimbar. Contohlah kanan mimbar. Umpamanya atas hazaf mudaf. Hazaf ni buang sandaran. Dibuangkan sandarannya, takdirnya daripada kanan orang yang mendempik dengan mimbar. Kalau kita kata kanan mimbar saja tak cukup. Mesti kita kata ada orang yang mendempik dengan mimbar tadi. Ada orang yang duduk depan mimbar, ada orang yang bersebelah mimbar. Maka barulah kita katakan balikan, ini kanan mimbar, ini depan mimbar, ini belakang mimbar, ini atas mimbar dan sebagainya. Atau seumpama yang demikian itu. Baik. Boleh? Baik, kemudian bermula kaul yang tahqiq, kaul yang kuat, bahwasanya tiada tertentu dengan dia, tetapi disandarkan bagi manusia dan bagi yang lainnya. Ini satu kaul yang tahqiq pula, satu kaul yang kuat juga, menyatakan bahawa boleh penggunaan depan belakang ini sama ada kepada manusia ataupun bagi yang lainnya manusia. Boleh pula dia kata. Dan atas ini adalah kata mereka itu daripada kanan mimbar itu, umpamanya atas zahirnya tiada berkehendak kepada takdir lagi. Semakna kalau kita katakan, Allah ni kanan mimbar, depan mimbar dan sebagainya, tak ada manusia situ pun tak apa, kita. Tak ada orang ke situ pun tak apa. Boleh kita katakan ni kanan mimbar, ni mimbar, depan belakang mimbar dan sebagainya. Tak perlu kita nak takdirkan tadi kan, dia kata hazaf mudaf tadi kan, dibuang mudaf. Takdir dia tadi tak cakap macam tu pun tak apa. Tak ada manusia pun tak ada, tak apa, kat depan mimbar tu tak apa. Boleh kita katakan ni kanan mimbar, kiri mimbar atau belakang dan sebagainya. Dan katanya pula wa yatakayyadu bimakanin wa yatakayyadu bimakanin, ataupun dikaitkan dengan tempat, ataupun kan zat Allah Ta'ala tadi dikaitkan dengan tempat. Kan orang kata kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan sifat yang musahibi Allah. Itulah sifat musahibi Allah yang keempat, iaitulah mumasalatuhu lil hawadis, bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru. Macam mana Allah Ta'ala bersamaan yang baru tu? Arti yang didetailkan tu, didetailkan, dihuraikan. Masuklah yang ini, masuklah lagi yang masuk dengan bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru tu, yatakayyadu bimakanin, ataupun dikaitkan dengan tempat. Artinya atau terkait ia dengan suatu tempat. Bermula murad maksud daripada takyid ataupun kait dengan tempat itu, maksudnya hulul ataupun turunnya daripada tempat. Tiada muradnya itu tertentu dengan satu tempat, tiada tempat yang lain. Itu maksud dengan kait dengan tempat tadilah. Jadi maksud dengan terkait dengan tempat itu, bermula murad maksud dengan kait dengan tempat itu, makna hulul. Hulul ni maksudnya turun. Hulul ni banyak makna sebenarnya. Saya lihat dalam kamu banyak makna hulul ini. Halal pun makna hulul juga. Halal kan? Dia asal daripada hulul juga. Tapi terjemahan hulul sini ialah turun. Turun. Turunnya pada tempat. Tiada muradnya itu tertentu dengan satu tempat, tiada dengan tempat yang lain. Dan jika adalah ia itu bersegera faham daripada lafaz takyid sekalipun. Walaupun segera faham kat kita ni mana kait ni macam ni. Gitu. Walaupun segera faham mana kait ni, mana satu benda yang bersangkut kan. Kait, benda berkait. Sangkut kan, berkait. Itu. Kalau kita faham gitulah. Baik, seterusnya bermula makan itu, bermula tempat. Makan ni mana tempat, bukan makan dalam masa kita.
Kalau bahasa kita makan tu makanlah, ambil satu nasi ke kuih ke makan kan. Makanun. Kalau makan dalam bahasa kita ni, kalau makan dalam bahasa Arab, bahasa kita makan ni kalau bahasa Arabnya aklun makan. Aklun makan ataupun ta'am. Makanlah. Tapi kalau kalimat makanun maksud tempat. Jangan salah faham pula. Makan Ustaz lah. Apalah ada makan lah ni kan. Jadi yang salah faham lah. Mana makan ni tempat. Zaraf zaman, zaraf makan. Kan kalau kita belajar tasrif, kan dalam tasrif dia ada fi'il madi, fi'il mudhari', zaraf, isim masdar kan, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amal, fi'il nahi, zaraf zaman, zaraf makan, isim alat. Fi'il madi mana kata perbuatan yang telah berlaku. Fi'il mudhari' sedang berlaku ataupun akan berlaku. Isim masdar kata terbitan. Okey, isim fa'il yang melakukan, orang melakukan. Isim maf'ul yang kena lakukan. Fi'il amal perintah buat. Fi'il nahi jangan buat. Okey? Zaraf zaman nama masa, zaraf makan nama tempat. Itu tempat tu. Ni kata tempat. Bermula makan, mana tempat? Tempat pada ahli sunnah iaitu lapang yang mauhum itu. Ini lapang yang mauhum, lapang yang diwahamkan. Jadi bermula dengan tempat itu pada akidah ahli sunnah ialah lapang yang diwahamkan. Lapang yang diwahamkan ialah di kalangan kita ahli sunnah ni kita nampak, kita dari segi waham kita kan, benda lapang ni benda tak ada. Yang kita faham lah kan, kita nampak kan lapang kan, kita nampak macam tak ada benda pun, tapi ada benda tak? Ada benda. Itu dikatakan jisimul latif, jisim yang halus. Jisim yang halus. Jangan kita nampak lapang lah, masjid ni tak ada orang pun. Mana orang ni? Tiang banyak kan? Okay. Sekali imbas kita nampak memang tak ada orang, memang tidak ada benda pun dalam ni, tapi sebenarnya ada tak? Ada. Jadi dinamakan sebagai jismul latif, jisim yang latif. Boleh kita katakan mungkin ada malaikat dalam ni, mungkin dalam masjid ni ada jin yang kita tak nampak, dan adanya orang kata bakteria ke kan, benda-benda yang berterbangan ni yang sangat halus ni yang kita tak nampak. Jadi segi waham kita memang kita nampak lapang, tak ada benda pun, tapi sebenarnya ada tak? Ada. Cuma ada jisim lembut, jisim kasar. Kita ni jisim kasar, jismul kasif, jisim yang kasar. Bila kita duduk kat sini, orang tak duduk, kan. Yang kedua jisim lembut, halus, mana kita boleh, walaupun ada jin dekat situ, kita duduk kat tempat dia. Berasak dengan jin tu, dia tak nampak, kita tak nampak dia. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Okey. Jadi makan mana tempat pada ahli sunnah itu lapang yang mauhum, lapang yang diwahamkan. Okey. Dan pada ketika itu adalah katanya au yataqayyadu bi makanin, ataupun dikaitkan dengan tempat. Hingga akhirnya itu terkaya daripadanya dengan katanya bi ayyakuna jirman. Bi ayyakuna jirman artinya mengambil oleh zatnya yang maha tinggi itu kadar daripada lapang. Jadi maksudnya Allah Ta'ala mengambil kadar pada lapang. Maksudnya Allah Ta'ala mengambil kadar pada lapang. Kita ni semua adalah jisim yang kasif, jisim yang kasar. Kita mengambil kadar lapang kita. Bila kita dah duduk kat tiang tu, orang tak boleh duduk. Bila kita dah berdiri ke tempat tu, orang tak boleh diri. Sebab jisim kita adalah jisim yang kasar. Kalau tidak kan berasak dengan orang. Kan? Gitu. Allah Ta'ala bukan jisim yang kasif dan bukan jisim yang latif. Bukan jisim yang kasar dan bukan jisim yang halus. Habis macam mana? Tak tahulah macam mana. Allah Ta'ala tak boleh diserupakan dengan sesuatu pun.
Kalau Allah Ta'ala, oh Allah Ta'ala ni seperti jisim yang lembut, jisim yang halus. Banyak benda jisim yang halus. Kan? Banyak benda jisim, bakteria, virus. Kan? Benda-benda yang berterbangan ni kita tak nampak ni. Ni mata kasar tak nampak, tapi benda tu ada. Jin, syaitan, malaikat, roh jisim yang lembut. Jadi Allah Ta'ala bukan seperti jisim yang lembut, bukan jisim yang kasar. Habis macam mana? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang boleh serupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada jumhur falsafah, ini pendapat daripada golongan falsafah, bermula makan itu, tempat itu ialah satah. Satah mana datar, dataran yang batin. Datar, satah mana datar. Kalau kita lihat terjemahan daripada dalam kamus, dia kata satah ni datar. Dataran yang batin, yang meliputi yang disentuh, meliputi yang menyentuh. Bagi satah yang zahir daripada yang diliputi oleh batin, seperti buyung yang disentuh oleh zahir air. Seperti buyung tu tak? Buyung ni bekas air lah. Mangkuk kan, buyung. Macam mana kata buyung kan? Buyung dulu, buyung kan bekas air tu. Bekas air buyung lah. Buyung kan. Cerik tak? Apa cerik? Buyung kan? Buyung yang disentuh oleh zahir air. Kan? Maknanya buyung dalam tu ada air. Jadi permukaan air bertemu dengan permukaan buyung itu. Permukaan air bertemu dengan dinding buyung. Dinding dia. Okey? Dan atas kata tiada ada katanya au yatakayanu, makna hingga akhir itu terkaya daripadanya dengan yang tersebut itu. Terkaya ia dengan yang tersebut itulah. Mana terkaya Allah Ta'ala daripada yang disebut tadi. Terkaya Allah Ta'ala daripada yang disebut tadi. Ini pendapat daripada jumhur falsafah. Jadi masuk dengan makan itu masuk dengan tempat. Dia nak tafsirkan mana tempat. Ini pada tafsiran dia. Berbeza dengan Ahlussunnah tadi. Ahlussunnah tadi pandangan dia lain berkenaan dengan tempat. Sedangkan jumhur falsafah pandangan dia lain berkenaan dengan tempat. Tempat ialah satah yang batin daripada yang meliputi yang menyentuh bagi satah yang zahir. Daripada yang diliputi seperti batin buyung, seperti batin buyung yang disentuh bagi zahir air. Batin buyung tu belah dalam je lah, belah yang bekas air tu. Kemudian kata air tu dia menyentuh dia, air dia kan, memuat air dalam tu lah. Okay. Dan kata atas kata tiada ada katanya au yatakayyadu, hingga akhir itu terkaya daripadanya dengan yang tersebut itu. Mana terkaya Allah Ta'ala pada tempat tadi, yang dikaitkan dengan tempat. Ya. Terkaya Allah Ta'ala yang dikaitkan dengan tempat tadi. Sekali lagi ya. Dan katanya pula au zamanin ataupun dikaitkan dengan masa. Artinya atau terkait ia dengan zaman, seperti beredar atasnya segala falak. Seperti beredar segala atasnya matahari itu segala falak. Falak lah kan, ilmu falak lah. Mana cakrawala kan, cakrawala itu. Atau menatangi atas alam, atau menatangi atasnya malam, atau siang. Bermula yang masyhur bahawa zaman itu ialah harakatul falak, pergerakan falak. Bermula yang masyhur bahawa zaman masa itu ialah pergerakan falak. Pergerakan falak ni kan, maknanya terjadinya siang dan malam, terjadinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahun kan, 2 tahun, 10 tahun dan sebagainya, 1 abad, 1 kurun, 1 abad dan sebagainya, hasil daripada pergerakan bulan, matahari kan. Tapi banyak lebih pada bulan lah.
bulan yang menentukan orang kata dah masuk Ramadan ke, belum masuk Ramadan ke, kan? Dah masuk Syawal ke, raya ke belum, kan? Jadi mana ahli falak ni akan tengoklah. Kan? Kemudian gerhana bulan, gerhana matahari. Tak, ini semua peredaran falak. Pergerakan dia. Dan kata Qil, kata satu pendapat, bermula zaman itu menyerta mutajaddid yang mafhum bagi mutajaddid yang maklum. Kata Qil ni ada satu pendapat pula menyatakan bahawa masa itu ialah, apakah dia katakan sebagai zaman ataupun masa? Masa itu ialah menyerta mutajaddid. Mutajaddid means silih ganti berganti. Silih ganti berganti. Mutajaddid yang mauhum, yang diwahamkan, bagi mutajaddid yang silih ganti berganti yang maklum. Kerana menghilangkan bagi ibham. Ibham ni waham. Seperti barang yang sabit pada kata engkau, aku datang akan dikau pada waktu naik matahari. Maka naik matahari itu mutajaddid yang maklum. Maka naik matahari itu dikatakan mutajaddid, mana benda yang silih ganti-ganti, benda yang maklum. Macam tu. Itu dikatakan sebagai zaman. Ini tafsiran daripada kata Qil, kata sebahagian daripada ulama. Tetapi pendapat ni lemahlah. Macam tu. Pendapat yang kuat dia katakan zaman ini ialah peredaran tadi lah. Falak tadi, bintang, peredaran orang kata bulan, kan, siang, malam dan sebagainya, kan. Pergerakan tu, maka kemudian bumi ni berpusing, berputar. Mana dalam satu hari 24 jam. Satu hari 24 jam, setahun berapa? Setahun 236, kan? 236, kan? 326 kan tu? Harian. Okey, maka adalah setahun, macam tu. Tahun Qamariyah ini lagi cepat berbanding dengan tahun Masihi. Kerana apa? Kerana tahun Qamariyah, tahun Islam ini, dia jumlahnya 29 hari, kan? 29 hari. Jadi dia lagi cepat. Sebabnya gayo tu lagi cepet. Kojak dah gayo, tuan. Kenapa? Kerana bilangan harinya lagi cepat, lagi pendek berbanding dengan tahun Masihi. Macam tu. Baik, seterusnya, dan kata Qil lain daripada demikian itu. Dan kata satu pendapat menyatakan lain pula daripada demikian yang dihuraikan dengan makna zaman tadi, dengan masa. Mana ada dua pendapat tadi, pendapat paling atas dan paling bawah. Okey. Dan telah memilih oleh setengah daripada muhaqqiqin, orang yang tahqiq, bahawasanya daripada barang yang terhenti oleh akal, dan iaitulah yang sebenarnya. Dan telah memilih oleh setengah daripada muhaqqiqin, orang yang tahqiq lah dalam bab sama ada dalam bab orang kata masa tadi, zaman, ataupun dalam bab akidah, bahawasanya daripada barang yang terhenti oleh akal. Mana benda itu terhenti oleh akal, pemikiran kita lah. Sampai itu tengok pada ruqyah lah, hisab mana dah masuk ke belum Ramadan, dah masuk ke Syawal, kan, Zulhijjah dah masuk belum. Kalau haji kan Zulhijjah, mana kita akan wukuf di Arafah pada 10 Zulhijjah. Jadi nak menentukan dah masuk 1 Hijjah tu, maka yang kena tengok kata anak bulan, kan. Macam itulah. Wallahu a'lam bisawab. Sampai situ. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Boleh faham tadi, boleh okey, insyaallah. Ada soalan? Ada? Dari tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wasiyan ya fatah ya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahlana futuhal arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin